untuk hari ni ya, jadual kerja. Tapi sebelum tu cikgu nak komen sikit lah. Kamu punya kehadiran minggu lepas sangat bagus. Kelas Ikram 11 orang, kelas Mawadah 13, kelas Fatonah 11 orang. Sangat bagus. Tetapi yang sangat tidak bagusnya ialah dari segi submit tugasan. 2 orang sahaja wakil bagi setiap kelas yang hantar tugasan. Tugasan apa minggu lepas? 2 lakaran dan 2 analisis cikgu. Analisis lakaran tersebut dari segi elemen dan prinsip. Yang buat tu cuma Irdina Batrisha, Muhammad Arif, Afina Yusra, Nur Alia, Fatonah, Muhammad Nabil Rifhan dengan Nur Ani Sofia. Sebab bila melibatkan projek macam ni, kalau yang depan tu tak betul, yang belakang tu akan jadi tak betul. Tunjuk ke cikgu, bagi cikgu tengok dulu, bagi cikgu approve dulu hasil kerja kamu tu supaya kamu boleh proceed dengan tugasan lain. Sebab tu pentingnya dalam untuk RBT ni especially lah, sebab dia melibatkan projek ni untuk kamu hantar tugasan tu. So hari ni cikgu harap ada perkembangan lah daripada 6 orang, mungkin hari ni jadi 16 orang ke 26 orang ke. So hari ni kita masuk 5.0 iaitu jadual kerja. Okey, jadual kerja ialah suatu perancangan aktiviti yang dipersembahkan dalam bentuk jadual. Perancangan dibuat berdasarkan senarai aktiviti dan tempoh masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan setiap aktiviti disenaraikan. So ada 2 benda di sini, iaitu yang pertama ada aktiviti, senarai aktiviti, dan yang kedua tempoh masa. Okey, garis panduan menyediakan jadual kerja. Pertama, garis panduan dia menentukan aktiviti yang perlu ada dalam jadual kerja. Okey, menentukan aktiviti. Yang kedua, menyusun aktiviti mengikut keutamaan. Yang mana patut didahulukan dan yang mana patut dikemudiankan, kena susun elok. Yang ketiga, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk setiap aktiviti. Maksudnya kamu boleh untuk nak menyelesaikan satu aktiviti tu kamu perlukan sumber apa. Kalau banyak sumber yang diperlukan, mungkin dia akan memakan masa yang lama. Kalau sumber yang sikitlah masa diperlukan. Seterusnya yang keempat, menganggarkan tempoh masa untuk melaksanakan setiap aktiviti. Setiap aktiviti tu kamu boleh anggar sendiri. Agak-agak dalam berapa lama boleh disiapkan. Contohnya kalau nak buat project brief, mungkin dalam 1 hari. Kalau nak buat BKKP, borang kajian keperluan pelanggan tu, mungkin dia akan memakan masa 2 hari atau 3 hari kan, sebab kita melibatkan orang lain. Proses kerja tu mungkin makan masa banyak hari, nak mengukur, memotong, memasang, mencantum semua tu kan. Yang kelima, menganggarkan kos dan menyediakan bajet bagi projek. Nanti kita akan buat menganggarkan kos untuk menetapkan kos jualan. Okey, perancangan jadual kerja yang sistematik membolehkan pelaksanaan kerja berjalan dengan lancar, teratur, sistematik dan mengikut masa yang ditetapkan. Okey, contoh jadual kerja dalam bentuk cartagan. Pertama sekali, dia ada aktiviti sebelah baris dia ni aktiviti dan laju dia ni ialah minggu. Semua sekali peruntukan minggu yang diberi kepada kamu untuk siapkan projek ni, pada awal ni daripada BKKP tu sampailah kepada kerja siaplah dokumentasi semua 22 minggu sahaja. Kita panggil cartagan. Patutnya dekat sini yang merah-merah tik ni kamu tik sendirilah. Kamu buat anggaran berdasarkan yang tadi ni anggaran sumber, anggaran kos dan anggaran masa tadi tu. Kamu tik lah. Kita kena ikut pada yang ditanda. Maksudnya kalau sekarang ni minggu yang ke-7 kena buat benda ni, melakar dengan menyediakan mockup. Jadual kerja ni sebenarnya perlu dihasilkan sebelum kita memulakan kerja. Ingat, bukannya akhir. Kalau selepas kerja kita panggil laporan. Sebelum kerja tu, sebelum proses kerja tu kita panggil jadual kerja. Untuk kita ikutilah. So kat sini dia ada 13 aktiviti. Okay, nanti kamu akan ikut pada jadual ni lah.
nak ikut aktiviti dia sama lah, tulis salin balik saja. Cuba rasa tak teruk mana pun. Tak, sekadar nak salin balik sahaja. Aktiviti minggu pun ambil 22 minggu juga. Dan kalau kamu nak guna perancangan dia ni pun boleh ambil tiru sahaja tik-tik ni. Kita tengok sedikit aktiviti yang telah kita lakukan sepanjang bab kedua ni, penghasilan projek ni. Ini bukan minggu lah, cikgu silap kat sini, bukan minggu. Yang pertama aktiviti, nombor aktiviti. Penerangan keperluan pelanggan kepada mereka bentuk melalui borang kajian keperluan pelanggan. BKKP kamu dah buat dah kan? Kamu dah buat dah borang tersebut, dah perbanyakkan dan dah bagi kepada orang di sekitar kamu. Bagi dah kepada pelanggan, dia pun jawab dah, kamu dah kutip balik semua borang BKKP tu. Yang kedua, kita buat apa? Kajian dan penemuan penyelesaian masalah. Kita buat model fungsi dan analisis berantai punca dan kesan. Yang ketiga, perbincangan konsep bersama pelanggan. Kita panggil project brief. Project brief ada, kita buat apa? Borang project brief. Kemudian kita buat konsep reka bentuk. Konsep reka bentuk yang sama ada bentuk mengikut fungsi ataupun fungsi mengikut bentuk. Kemudian kita buat 4 lakaran perkembangan idea. Yang keempat, melakar reka bentuk produk. Kita buat apa minggu lepas ni? Lakaran 3D bermaklumat, ada lakaran ceraian dan analisis lakaran dari aspek, elemen dan prinsip. So setakat ni, inilah aktiviti yang telah kamu buat. Okey, tapi kita ada sedikit gangguan kat sini dari segi masa ni. Cuba tengok sini betul-betul. Tempoh untuk proses penghasilan produk ialah 22 minggu. Mula dengan projek ni, itu kita masuk bab penghasilan projek ni pada minggu ke-11 persekolahan. Okey, minggu akhir dia akan jadi, kalau 22 minggu, dia akan jadi minggu 32 persekolahan adalah minggu siap projek. Siap sekali projek dan dokumentasi. Minggu ke-32 persekolahan. Sekarang ni ialah minggu ke-24 persekolahan. Minggu ke-24 persekolahan. Bermakna sekarang sudah berada di minggu ke-14 dalam jadual kerja. Dalam jadual kerja, kita sekarang berada di minggu ke-14. Jadi, masa berbaki 8 minggu lagi untuk menyiapkan projek akhir RBT ini. So, ada berapa minggu lagi? 8 minggu lagi untuk siapkan projek. Jangan susah hati, ada penyelesaian dia. Okey, ni cikgu tunjuk kedudukan kita sekarang ni. Kita sekarang ni berada di minggu ke-14 di mana aktiviti dia ialah mengukur, menanda dan memotong bahagian produk serta memasang bahagian produk. Ni maksudnya kita sedang proses build up lah, sedang membangunkan produk tersebut. Senang cerita dah boleh mula buat dah produk tu. At least kamu ada bahan. Kalau boleh sambunglah kepada apa? Mengukur, menanda, memotong bahagian produk ni. Okey, untuk aktiviti yang ke-10 ni harus diingat, kamu perlu ambil gambar. Kena ambil gambar. Kurang-kurangnya ada satu gambar kamu tengah mengukur, ada satu gambar tengah menanda, satu gambar tengah memotong, satu gambar tengah memasang. Macam tu. Kena ada bukti kamu menghasilkan produk tersebut melalui gambar. Tapi kalau kamu nak guna video, sangatlah dialu-alukan. Ada berbaki 8 minggu lagi untuk kita siapkan projek ini. So, apa yang kamu perlu buat, tugasan untuk minggu ni, sila buat jadual kerja untuk 22 minggu seperti contoh yang diberi tu. Salin saja cuma tajuk atas dia tu tulis apa? Jadual kerja. Jadual kerja. Dan salin balik saja jadual tersebut. Senang sangat. Yang kedua, boleh mula bangunkan produk masing-masing dengan merujuk kepada lakaran akhir masing-masing. Okey, nak bina produk ni mesti kena ada lakaran akhir dululah. Kalau tak ada lakaran akhir, mana kamu nak refer nak buat panduan untuk membangunkan produk tersebut. So, kena ada lakaran akhir.